Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kita makan sehari-hari, maka rohani kita makanannya adalah zikir. Tapi bukan zikir itu hanya semata-mata pada lafaznya, tapi yang dikehendaki daripada zikir itu adalah cahayanya. Dia ibarat kita makan ikan, bukan ikannya tapi proteinnya, ibaratnya macam itulah. Kita makan nasi itu bukan nasinya tapi karbohidratnya, itu ibaratnya begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi untuk menjadi penyebab agar zikir kita itu bercahaya, maka kita perlu menghargai makna mereka yang kita ambil zikir itu daripadanya. Antara itu kita awali zikir-zikir kita itu dengan kita membaca Al-Fatihah. Itulah yang pada muka surat pertama itu. Okay. Kita follow lah ini edaran sedikit insya-Allah. Kita ambil bilangan yang paling sedikit, 3, 33, macam tu. Jadi kita niatkan kebaikan untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan pengampunan Allah untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan limpahan ilham dan cahaya yang benar kepada semua para pemimpin di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan 1001 keberkatan dan kebaikan kepada semua ulama di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita niatkan mudah-mudahan semua umat ini berpeluang untuk beroleh husnul khatimah dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi ahli baitihi min azwajihi wa auladihi wa ashabihi radhiyallahu anhum ajma'in wa ila arwahi jami'i ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin salawatullahi alaihim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila jami'i awliya'illahi wal ulama'i was salihin, khususan ila ruh Syekh Abdul Qadir Al-Jalani wa ila ruh Syekh Ismail Al-Jilani wa ila ruh Asyraf Muhammad Al-Baghdadi wa ila ruh Syekh Ahmad Al-Qushashi wa ila ruh Syekh Ibrahim Al-Qurani wa ila ruh Syekh Abdul Malik bin Abdullah wa ila jamil awliya'i was salihin wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilaihim ajma'in wa nafa'ana Allah bihim wa bi asrarihim wa bi anwarihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang muka surat 1 pengenalan 2 ke bawah tu saya ringkaskan. Yang zikir ni untuk khususi. Jadi ini sebab umumi, maknanya saya umumkan begitu. Okay, sekarang terus muka surat yang kedua. Wa ila arwahi ahli quburi minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha wa khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina wa man qad ahsana ilayna wa dawil huquqi ilayna wa anna Allah yataghashahum bi fadlihi wa rahmatihi wa yaghfiru dhunubahum wa yasturu uyubahum wa yuwassi'u lahum quburahum bi nuril Qur'anil Karim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk pagi ini sempena dengan Rabiul Awal. Okay, sebelum kita teruskan zikir yang seterusnya, kalau pegang tasbih masing-masing lah, kita baca bismillah 100 kali.
Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Dia amalannya itu sebenarnya 786 kali yang saya dapat amalannya. 786. Kenapa 786? Dia kembali kepada maknanya huruf-huruf tu lah. Setiap huruf tu ada pemberat-pemberatnya, itu ilmu hikmah lah kita panggil. Dia bukan akidah, kita ilmu hikmah. Kalau dapat terima buat, tak dapat terima tak ada masalah. Maknanya jangan gaduh-gaduh ilmu hikmah ni. Okey. Sebab zaman orang dulu memang kena guna ilmu hikmah untuk survival kehidupan. Zaman kita sekarang guna komputer je nak survive. Okey, macam tu. Jadi maknanya keperluan tu berbeza. Tapi kita berzikir pada hari ini bukannya untuk ilmu hikmah itu semata-mata, tapi lebih utama dari itu untuk cahaya rohani kita. Kenapa kita perlu cahayakan rohani kita ni? Satu je, untuk sangka baik kepada Allah. Kita, masalah kehidupan kita, sama ada awal zaman, tengah zaman ke akhir zaman ke, bekalan kita, kalau kita kata sekarang kita ni akhir zaman, bekalan kita ni sangka baik kepada Allah saja. Yang lain yang sediakan beras, bolehlah nak prepare beras, tapi jangan sampai beras tu basi. Yang basi lah apa? Kena makan bubuk. Kita nak prepare beras kat rumah kita misalnya, sampai orang lain tak payah beli beras. Maknanya bab makanan ni maknanya biasa-biasa je. Ini bab makanan akhir zaman nak banjir ni, maknanya prepare macam-macam. Betul lah prepare, tapi jangan melebihi preparation kita untuk rohani kita. Sebab kita hidup untuk mati. Kita hidup bukan hidup. Kita hidup untuk mati, dan kita kena fikir macam mana cara kita nak mati. Pastilah kita nak husnul khatimah. Pengakhiran yang baik itu, husnul khatimah itu bermula dengan sangka baik kepada Allah. Buat catatan nota kat situ. Pengakhiran yang baik yang kita dambakan itu haruslah diawali dengan bersangka baik kepada Allah. Nak sangka baik kepada Allah mesti memandang kebaikan-kebaikan Allah. Mesti memandang kasih sayang Allah. Nak memandang kasih sayang Allah Ta'ala mesti ada cahaya. Itulah cahaya Nabi SAW. Itu. Sebab itulah kita perlu berzikir. Dalam zikir kita itu ada selang-seli di antara zikir, selawat, qasidah, puji-pujian dan sebagainya. Semuanya adalah untuk supaya cahaya kita, rohani kita dicahayakan untuk bersangka baik kepada Allah. Apa yang akan berlaku kalau kita dah dapat sangka baik kepada Allah? Kita akan mudah untuk memaafkan, diam, redha, sabar, syukur. Itu semua dalaman itu. Itulah yang kita gotong royong pada pagi ini, insya-Allah. Okay, supaya menghilangkan keraguan-raguan, yang kita baca Fatihah sebut nama-nama orang ni, memuja-muja ke? Tidak. Itu tanda ta'zim. Itu tanda ta'zim dan tanda syukur. Pertama, kita hadiahkan kepada Nabi SAW, isteri baginda Ummahatul Mukminin dan semua zuriat baginda SAW. Tanda syukur kita kepada Rasulullah SAW dan para ahli bait Nabi SAW, kerana semua itu asbab kebaikan untuk kita. Kemudian kita sebut beberapa nama para ulama di kalangan ahli sufi. Itu tanda ta'zim mereka menjadi asbab untuk kita memahami ilmu tasawuf ini. Kemudian kita hadiahkan Al-Fatihah yang ketiga secara umum kepada semua ulama, semua umara, dan juga untuk semua yang berkaitan dengan diri kita, ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, guru-guru kita, para masyaikh kita, semua orang yang pernah berbuat baik kepada kita, semua orang yang kita bertanggungjawab kepadanya, dengan doa supaya Allah Ta'ala menyelubungi semua mereka itu dengan keanugerahnya, dengan kasih sayangnya, dengan pengampunan dosa-dosa, dengan ditutupkan keaiban, diluaskan kubur, dan diberi cahaya Al-Quran. Itu doa kita itu yang kita Al-Fatihahkan tadi. Kemudian sekarang ini kita baca Bismillah 100 kali. Mudah-mudahan semua gerak-geri kita, semua gerak diam kita, tutur kata kita, semuanya dalam penuh kesedaran bahawa kita tidak pernah terkeluar daripada radar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahsia amalan bismillah ini adalah supaya kita sedar setiap gerak dan diam umat dengan kalimah ini. Sama ada umat itu melafazkannya ataupun tidak. Dengan kalimah ini. Sama ada kita di awal perbuatan itu kita melafazkan bismillahirrahmanirrahim atau tidak melafazkan. Melafazkan sedikit bismillah saja ataupun penuh bismillahirrahmanirrahim. Tetap tidak keluar segala gerak dan diam kita daripada nama Allah yang pengasih dan penyayang. Bila kita beramal dengan amalan bismillahirrahmanirrahim ini, akan bangkit sampai kesedaran semua yang berlaku dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Maka nanti kalau orang tu buat baik kepada kita, kita akan benar memuji Allah. Allah yang mengizinkan gerak diam baiknya itu sehingga kita mendapat manfaat daripada kebaikan orang kepada kita. Itu mudah. Yang kedua, yang lebih susah, apabila orang buat zalim pada kita. Ini yang susah. Ini yang mujahadahnya. Orang buat jahat kat kita. Kadang isteri kita sendiri, suami kita, adik-beradik kita, sama ada bersengaja ataupun tak bersengaja, berpanjangan ataupun tempoh yang sementara, atau orang sekeliling kita, jiran, tetangga dan sebagainya. Bila orang tu buat benda yang tak baik pada kita, kita tak nampak orang tu tak baik. Kita tak fokus pada orang tu. Literally tak. Tapi kita tetap memandang orang ini juga gerak dan diamnya dengan izin Allah, dengan nama Allah pengasih dan penyayang. Maka tetap kita memikirkan apa pelajarannya Allah nak bagi kat kita. Bila ada orang menzalimi kita, ada orang buat nayang kita, bila ada orang buat jahat kat kita misalnya. Begitu. Jadi rahsianya apa dia? Rahsianya kita sibuk dengan Allah. Jadi akhir zaman ni kena sibuk dengan Allah, jangan sibuk dengan orang. Kalau sibuk dengan orang, kita akan mengata orang macam-macam.
Kita susah nak puji orang baik, tapi kita mudah mengata orang kalau orang tu jahat. Jadi kalau kita mengata orang jahat, apa maksudnya? Kita dah rasa kita ni lebih baik. Berasa kita lebih baik itu tak baik dah. Itu yang para mursyid berjaga-jaga kepada murid-murid mereka, supaya jangan murid-murid mereka ni walaupun banyak berzikir, banyak mujahadah dan sebagainya, jangan sampai berasa baik, maka tenggelam dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Itu rahsianya dekat situ. Dapat yang ni pun tenang dah, insya-Allah. Bulan 10 ni kan benda besar yang berlaku kan. Bulan 10 benda besar. Faham tak tahu lah. Lepas tu bulan 11 besar juga. Okay, bulan 12 pun besar juga. Bulan 11, 12 ni benda ikut unjuran kaji cuaca yang begini, cuaca yang begitu. Okey, benda yang besar. Jadi kat situ akan mudah untuk kita nampak baik orang, nampak salah orang. Okey, yang tahun lepas punya peristiwa, nampak salah kawan ni, puji nampak orang, masing-masing nampak salah baik buruk orang je. Bermanfaat tak kat situ? Tak manfaat. Dia akan membuatkan dua puak yang sokong hak ni, puak sokong hak ni, bertelagah apa semua. Jadi kita sibuk dengan manusia, rugi masa. Kita kena sibuk dengan Allah, tapi jangan sampai kita memencilkan diri kita daripada manusia. Jadi caranya macam mana? Memandang bahawa hakikat di sebalik setiap perbuatan gerak diam manusia itu tetap dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari pelajaran. Apa pelajarannya tiba-tiba orang buat baik kat kita? Apa pelajarannya tiba-tiba orang buat jahat kat kita? Dan apa pelajarannya alam buana ni begitu fenomenanya? Semuanya dengan gerak dan diam, semuanya dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Itu rahsia daripada amalan Bismillahirrahmanirrahim. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ويمدد لكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا Astaghfirullah minal khataya. Istighfar ini beza sudut pandang fiqh, sudut pandang tasawuf. Dalam sudut pandang fiqh, kita beristighfar bila kita berdosa dengan meninggalkan kewajipan dan melakukan benda yang haram. Itu semua faham. Tapi para mursyid dalam bimbingan kerohanian, istighfar itu adalah apabila kita tak sedar bahawa semuanya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu istighfar. Gitu. Bila kita tak sedar bahawa semua gerak diam makhluk ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, apa maksudnya? Dia memberdatangkan maksud bahawa ada yang lain yang mentadbir. Tapi kita tak lafazkan. Tapi kita tak mengetikadkan begitu. Dalam etikat kita faham dah jazim ataupun jazam. Maknanya hanya Allah yang mentadbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah yang mentadbir. Itu etikatnya. Tapi itu tak sempurna. Melainkan setelah kita mencapai penuh kesedaran bahawa benar Allah yang mentadbir. Jadi dalam tasawuf ini, kalau tak sedar memandang Allah yang mentadbir, maka itu satu perkara yang perlu diistighfarkan. Setengah mursyid sebut ini dosa.
tapi dosa yang tersembunyi. Yang kalau kamu tak disedarkan dengan dosa ini, kamu tak minta ampun akan dosa ini, maka berbakilah ia berpanjangan. Itu satu penerangan. Penerangan yang lain, ini adalah diperkirakan perlu untuk diistighfarkan, bukan soal dosa ataupun pahala. Bukan soal dosa atau pahala, tapi perkara ini perlu diistighfarkan apabila kita tak sedar bahawa segalanya dalam takbir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara istighfar yang perlu kita istighfar, kita mohon ampun pada Allah, tapi kita tak sedar bahawa Allah mengampuni. Tapi kita hanya fokus kepada kita yang nak minta ampun. Itu halus lagi. Itu halus lagi. Duk sibuk dengan dosa, kita sibuk dengan dosa, sibuk dengan minta ampun, sibuk kita minta ampun. Kemudian sibuk rasa kita diampuni. Fokusnya kita, tapi tak fokus kepada Allah yang mengampuni. Itu juga istighfar yang palsu. Itu bedah siasat rohani. Setengah-setengah orang susah nak terima. Dia kata, ustaz, kenapa complicated sangat? Kenapa duk nak complicated sangat? Kita istighfar dah, faham lah tu, faham je lah. Maka jawapannya apa dia? Tasawuf bukan kefahaman kamu. Tasawuf adalah kesedaran kamu terhadap apa yang kamu fahami. Tulis nanti dalam komen. Tasawuf itu apa dia? Tasawuf ni bukan soal apa yang kita faham dan apa yang kita tahu. Tasawuf adalah soal apa dia? Kita sedar apa yang kita faham, kita sedar apa yang kita tahu. Itu tasawuf. Nak dapat sedar tu kena ada barakah. Itulah kita zikir, istighfar. Itu sedikit penerangan. Jom kita lanjutkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Daripada nama Allah Ta'ala ini, kita ingin memandang kesempurnaannya, keagungannya, keindahannya. Okey, pada nama Allah Ta'ala ini. Ini Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. نسألك اللهم يا من هو الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله يا سميع يا عليم يا بصير يا سميع يا عليم يا بصير يا سميع يا عليم يا بصير يا لطيف يا خبير يا الله يا لطيف يا خبير يا الله يا لطيف يا خبير يا الله يا غني يا حميد يا الله يا غني يا حميد يا الله يا غني يا حميد يا الله يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا الله
سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya. Para sufi ini obsesinya pada Nabi SAW, obses. Ibarat orang pancing. Orang memancing ikan, obsesi dia bukan pada ikan, tapi pada apa? Mungkin pada jorannya. Okey, begitu. Ikan tu kalau obses daripada ikan, pergi pasar dapat dah. Gitu. Tapi orang pancing ni dia pun obses dia kat pancing tu, bukannya ikan tu. Kadang-kadang dapat ikan lepas balik, itu tak faham. Saya tengok kawan-kawan yang kaki pancing ni, dia nak apa sebenarnya? Dia nak apa sebenarnya? Mana dapat ikan pergi lepas balik. Lepas tu kenapa lepas? Kalau bawa balik sempat ikan tu busuk. Tu nak makan apa? Pasar je. Beli pasar pula. Itu. Jadi obsesnya pada pancing. Pancing tu apa? Pancing tu alat. Alat yang dia bergembira dengannya. Ada orang suka pancing tu, bila nak pasang tu, dah pasang joran, ikat mata kain, dia syok kat situ. Dia ralik kat situ. Ada orang, waktu dia duduk main-main dengan ikan tu, tarik, betul lepas. Saya sembang ni macam bagus tapi tak pernah pancing pun. Tapi saya tengok bapak saya kaki pancing. Tarik itu lepas. Dia nak main-main ikan tu sampai ikan tu lembek, lemah ke, menyerah kau pada kau tu. Seronok dia kat situ. Okey. Jadi maksudnya keseronokan tu maknanya kadang-kadang difahami orang, kadang-kadang tak difahami orang. Tapi bersepakat ahli pancing, seronoknya pada joran. Kurang lebih begitu. Samalah juga dengan orang sufi. Bersepakat ahli sufi, seronoknya bukan dengan zikir yang dia alunkan. Seronoknya bukan dengan pakaian-pakaian tanda kumpulan-kumpulan tarekah-tarekah kesufian. Seronoknya bukan pada tasbih yang dia pegang, bukan. Tapi sebenarnya semuanya itu dilakukan untuk menyatakan seronoknya pada siapa? Pada Nabi Muhammad SAW, Rasul junjungan, pintu kerahmatan Ar-Rahman. Itu seronoknya kat situ. Jadi Allah SWT Muhammad, apa saja bicara orang sufi tentang Nabi Muhammad SAW ni terbahagi kepada dua. Satu pada zahir baginda, kemanusiaan baginda. Baginda adalah tempat rujukan untuk kita menjadi baik. Baginda adalah tempat rujukan untuk kita menjadi baik. Yang kedua, pada batin baginda. Pada batin baginda. Baginda adalah tempat untuk kita memandang baik Allah. Gitu. Jadi pada zahir, tempat rujukan untuk kita ikut nak jadi baik. Itu kena ikut yang zahir, kita kena ikut jadi baik. Yang batin bukan untuk diikuti. Tapi untuk apa dia? Untuk dinikmati. Nak nikmati apa? Menikmati memandang baik Allah juga pada siapa? Pada Nabi SAW. Kalau sembang tentang Nabi itu suri teladan yang terbaik untuk kita contohi, itu sembang-sembang syariat Nabi Muhammad
Sembang-sembang syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau nak sembang fokus kepada bahawa Nabi itu SAW adalah tempat untuk kita menikmati baik Allah, memandang baik Allah, itu sembang tajuk dia apa dia? Pada batin, zahir, batin kan? Sembang pada batin iaitu sembang tajuk dia Haqiqah Muhammadiyah ataupun Nur Muhammad. Gitu. Dua tu je orang sufi ni suka sembang. Ini sembang pada menyatakan syukur. Macam sembang kedai kopi, jangan ambil pot sangat. Dia bukan satu pegangan yang kena perlu dipegang. Dia hanya sembang-sembang. Hanya sembang-sembang. Contohnya macam saya sembang semalam, saya uraikan semalam. Walau macam mana pun kaki pancing tu sembang hal kepancingan dia, laut tetap masin, ikan tetap tawar. Ikan tetap mesti dalam laut, ikan akan mati kalau di darat. Tak mengubah hakikat itu. Sama juga orang sufi bila sembang tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia angkat Nabi Muhammad setinggi macam mana pun, Nabi tetap Nabi, Allah tetap Allah. Tetapi Nabi diciptakan bukan dengan ciptaan sama seperti manusia. Nabi diciptakan dengan satu bentuk engineering penciptaan untuk ditiru kebaikannya, dan untuk Nabi dicipta untuk kita memandang kebaikan Allah. Tapi Nabi tetap makhluk, Allah tetap khalik. Tapi nak pandang kebaikan Allah di mana? Pada Nabi SAW. Itu dimensi orang sufi sembang pada dimensi batin, berkenaan dengan Nabi SAW. Pada dimensi zahirnya apa dia? Nabi suri teladan, uswatun hasanah, yang untuk kita contohi supaya kita dapat jadi baik dengan kebaikan yang Allah iktiraf. Begitu. Jadi sembang bab syariat orang dah faham. My Nabi itu SAW suri teladan untuk kita contohi, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesempurnaan dan sebagainya. Semua orang faham. Dalam bulan Maulid, perkara-perkara yang disimpan dibongkarkan. Maksudnya bicara pula tentang Nabi itu SAW tempat untuk kita menikmati, memandang kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu namanya bicara Haqiqah Muhammadiyah. Bicara Haqiqah Muhammadiyah ini hanya sembang-sembang orang sufi pada menikmati obsesi mereka pada Nabi SAW. Sekali-kali tidak mengangkat Nabi menjadi Tuhan, dan tidak akan ada umat Nabi yang mengangkat Nabi menjadi Tuhan. Tak ada. Kalau kegelinciran umat terdahulu mengangkat Nabi mereka sebagai Tuhan, itu umat Nabi Isa contohnya. Umat Nabi Muhammad SAW kegelincirannya tidak akan menjadi seperti umat Nabi Isa. Kalau nak tergelincir pun apa dia? Mengaku menjadi Nabi. Itu ada. Tapi nak sampai mendakwa Nabi itu Tuhan, takkan ada. Sebab apa? Kaedahnya begini. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW, baginda dan umat baginda tidak akan diuji dengan ujian para Nabi yang terdahulu. Baginda tu takkan terkena pada baginda tu dengan ujian yang terdahulu. Contoh, Nabi Yusuf lantaran handsome-nya, maka sampai terfitnah dengan wanita. Itu banding Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW, siapa lagi handsome? Kalau bicara perbandingan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi yang lain, tak perlu dalil, dia perlu fitrah yang salim saja. Apa pun Nabi Muhammad mesti lebih hebat. Orang cacat akal pun boleh faham. Itu bidalan para ulama zaman berzaman. Awak nak memuji Nabi SAW tak perlu dalil, sebab Nabi itu memang terpuji. Namanya pun Muhammad yang terpuji. Maknanya tak perlu nak ada nas Al-Quran, tak perlu ada nak nas hadis. Pada nama Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu dah menjadi dalil dia terpuji. Maknanya nak banding dengan Nabi-Nabi yang lain, maknanya fi awalil wihlah, by first impression, tetap Nabi yang terbaik. Maka handsome Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dengan handsome Nabi Muhammad SAW, mana lagi handsome? Tak payah nak belik Quran cari buku, tak payah. Nabi Muhammad, sebab apa? Namanya pun Muhammad yang terpuji. Muhammad. Okey. Tetapi handsome Nabi Yusuf kena fitnah tak dengan wanita? Terfitnah. Terfitnah dengan wanita. Wanita nak sangat. Habis. Kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Okey, tapi handsome Nabi Muhammad yang lebih handsome daripada Nabi Yusuf tu, ada tak kena fitnah dengan wanita? Tak ada. Sebab apa? Sebab kaedah dia, Nabi Muhammad SAW tak akan teruji dengan ujian Nabi terdahulu. Sebab apa? Handsome Nabi Yusuf hanya ada jamal Allah, tak sempurna.
Handsome Nabi Yusuf hanya ada jamal Allah, tak sempurna. Tapi handsome-nya Nabi Muhammad SAW sempurna pada baginda jamal dan jalan Allah. Ini kena ulang berkali-kali, tak ada masalah. Sebab dengar sebab nak sedar. Pada baginda ada keindahan Allah, pada baginda juga ada kehebatan Allah. Jadi, macam mana umat baginda dengan baginda Nabi SAW? Kalau jauh rindu nak bertemu, kalau dekat haibah terasa sehingga berawas-awas dalam tingkah laku. Itu umat Nabi Muhammad SAW. Jauh rindu nak jumpa pandang, tapi dah dekat tak ngada-ngada nak merenyah-renyah, tak ada. Sebab ada haibah, sempurna jamal dan jalan. Itu contoh Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa, kuat tak kuat? Kuat Nabi Musa, kuat. Dia beratus orang mati. Ibaratnya tu, maknanya bukanlah dia betul-betul nak sepak orang tu sampai nak bunuh dia, tak. Tapi dia beretuh tu, kuat tak kuat, dia beretuh mati orang. Sampai dikejar pula. Ibarat macam itulah kisah detail. Maknanya Nabi Musa, maknanya tentang kisah yang Nabi Musa tampar orang tu. Mati orang tu. Okey. Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW, siapa lagi kuat? Tak payah fikir dah. Confirm Nabi Muhammad SAW kuat. Begitu. Tetapi kuatnya Nabi Muhammad SAW tidak terfitnah seperti Nabi Musa. Macam tu. Itu contoh-contoh dia. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan, Nabi Muhammad takkan diangkat menjadi Tuhan. Jadi kalau orang yang over confident ni, orang falsafah, orang kalam, tengok pandang orang sufi, asyik obses sangat dekat Nabi SAW, duk puji sangat Nabi SAW, buatlah maulid, Rabiul Awal maulid, Rabiul Akhir maulid, tak apalah Rabiul Awal, Rabiul Akhir maulid, tapi sepanjang tahun maulid tak habis-habisnya, apa ni asyik Nabi saja ni. Itulah perbuatan kurang ajar, tak faham kedudukan Nabi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang sampai overnya itu, kata nanti kita takut nanti akan ada yang mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Kalam-kalam orang sufi ini kalam-kalam yang bahaya. Ini semua telah menyamakan Nabi dengan Tuhan, seperti Nabi Isa diangkat menjadi Tuhan oleh orang-orang Nasrani. Itu overconfident dia. Maka jawapannya begini, awak jangan sembang tentang kalam sufi, sebab sufi bercakap dengan keseronokan rasanya menikmati keunggulan baginda Nabi SAW. Pada masa yang sama tetap akidahnya tersimpul erat, Nabi makhluk, Allah khalik. Settle. Apa tak? Macam tu. Jadi awak saja yang overconfident, sebab awak bersembang tak merasai jiwa orang sufi. Macam tu. Jadi bulan Maulid ni mungkin dengar tausiah dan sebagainya, sembang tentang tajuk hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad, sembang tentang zahir dan batin, macam mana dari sudut kita dengan Nabi SAW. Maka kadang-kadang sembang tu ada terlajak sikit. Sebab apa? Memang obsesnya di situ. Obsesnya dia kat situ. Tapi obsesi tersebut semuanya di bawah ayat apa dia? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad SAW melainkan untuk kerahmatan ke seluruh alam. Begitu. Jadi semua bicara-bicara itu termasuk dalam ayat ini. Dan bicara itu bukan untuk dijadikan ajaran pegangan. Ia hanya sembang-sembang kepuasan. Contoh, nak memancing, dengar orang pancing sembang, tak dapat kita ilmu pancing, tak dapat. Sebab apa? Orang pancing sembang pengalaman dia memancing. Lepas tu kita tengok, ada tak kena sembang orang pancing, dia sembang cara ikat joran, ajar kita one step by step. Tak ada. Dia sembang ikan dia berat berapa kilo, laut tu kelora dia macam mana, kapal tu macam mana, sebagainya. Jadi mana? Jangan nak belajar tentang kerohanian, jangan dengar sembang-sembang kedai kopi orang sufi. Orang sufi punya kedai kopi sembang bab Nur Muhammad ni, sembang-sembang biasa je. Dia bukan ajaran, dia bukan pegangan. Dia hanya berkongsi kenikmatan. Macam mana nak cakap kalau orang tu dia suka sangat dengan apa? Dengan golf. Mana pergi pun dia golf ni tak tahu. Saya pernah cerita dulu kan. Golf ni seronok dia kat mana? Seronok dia dekat bila pukul tu. Walaupun sakit ni. Tulang rusuk ni akan sakit ni kalau main golf ni. Tapi nak main juga ni. Badan hitam sebab kena matahari. Okey, tapi sebab dia seronok pukul. Ini kalau dengar sembang tu kita fikir tak masuk akal kan? Maknanya bahkan memudaratkan. Itu jangan. Dia sembang tentang keseronokan dalaman.
Tapi kita tetap balik asal. Main golf jangan lupa solat. Main golf jangan lupa kesihatan. Itulah bicara nak bagi faham. Okay, jadi bila kita berselawat kepada Nabi SAW, kita kena faham dua benda. Baginda tempat untuk kita jadi baik, baginda juga tempat untuk kita memandang baik Allah. Dan selepas daripada itu, kita ikat baginda tetap makhluk, Allah tetap khalik. Lepas daripada itu, sembanglah nak sembang pun tentang Nabi Muhammad SAW selagi mana tidak terganggu. Allah itu Allah, Nabi itu hamba. Selesai. Jadi kalam sufi ni jangan baca. Jangan baca banyak. Sebab apa? Dah rasa baru rasa sembang. Sebab itulah kalau saya bersama dengan kawan-kawan yang memancing, dia orang sembang, saya diam. Sebab apa? Saya tak rasa apa yang dia orang rasa. Bahkan dalam hati saya macam tak reti je. Macam doesn't make sense je. Kalau sembang dengan kawan-kawan yang main golf, lagi tak boleh saya beri. Ada kawan juga main golf ni, dia sembang pergi sanggup flying pergi Singapura, pergi kat mana, Bali. Sebab apa nak main golf? Macam tak cukup padang golf kat Malaysia ni. Saya tak dapat nak sembang. Sebab apa? Saya ni macam marah sama dia. Membazir je. Tapi akhirnya saya kena hormat. Itu perasaan dia. Selagi dia tak paksa kita dengan perasaan dia, selesai. Orang sufi tak pernah memaksa orang untuk berperasaan seperti mereka rasa. Tapi kadang-kadang mereka tak mampu nak menahan apa yang mereka rasai, mereka sembang. Cuma sembang-sembang mereka itu kadang-kadang didengari oleh orang yang bukan ahlinya. Maka orang yang bukan ahlinya adabnya diam. Orang sufi juga adabnya jangan nak sembang sangat bab rahsia ni. Itulah benda-bendanya. Jadi lantaran sebab benda ni dah ada media sosial, semuanya terbongkar, maka saya jelaskan begini. Jadi sekarang ni gini, kita ni sufi ke tidak? Tidak. Okay, kalau dengar bicara-bicara sufi bukan hal kita. Jangan ambil pot. Bukan ajaran, bukan pegangan, bukan hukum hakam, bukan. Itu dia sembang dia. Macam saya bukan ahli golf. Kawan-kawan sembang golf, saya menjauhilah. Bukan hal saya. Hal saya apa dia? Dengan ibadat saya yang wajib kena buat, dengan benda yang haram kena tinggal, dengan istighfar dengan dosa-dosa saya. Itu je. Jadi kalau nampak ada orang-orang yang macam bagus sembang macam-macam kanan kiri ni, itu pun bukan hal kita. Hal kita apa dia? Keluarga kita, diri kita, ibadah kita, istighfar kita, amalan kita, mensejahterakan umat di sekeliling kita. Itu fokus kita. Jangan banyak sembang dah. Itu bendanya. Habis. Ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Kafiyu ya Ghaniyu ya Fattahu ya Razzaq ya Hadiyu ya Alimu ya Khabiru ya Mubin ya Kafiyu ya Ghaniyu ya Fattahu ya Razzaq ya Hadi ya Alim ya Khabir ya Mubin ya Kafi يا غني يا فتاه يا رزاق ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 Allah 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 ya 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 Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim
ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على 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 محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي آتني محبتك ومعرفتك ومغفرتك آمنت بالله وبما قال الله آمنت بالرسول وبما قال الرسول إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأزواجه وذريته وخلفائه الأربعة وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح أئمة المسلمين من أهل الكلام والفقهاء والمحدثين وأهل اللغة وأهل السير والتاريخ وسادات الصوفية أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها وأرواحهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبعلومهم وبأسرارهم وأنوارهم ويلحقنا بهم في خير وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وأساتذتنا وأجدادنا وأزواجنا وأولادنا وأقاربنا وأصدقائنا وجيراننا وكافة الأولياء وعباد الله الصالحين وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أن الله يغفر لهم ويرحمهم وينفعنا بأسرارهم وبركاتهم. الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولأنفسنا untuk diri kita masing-masing zahir batin jasmani dan rohani Allah cahayakan seluruh panca indera kita Allah cahayakan rohani kita Allah beri petunjuk yang benar dalam segala kehidupan kita Allah berikan kita hati yang benar-benar merasai jiwa penyerahan dalam berubudiah kepadanya zahir dan batin jasmani dan rohani Allah anugerahkan kita hati yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada segala-galanya pada zahir dan batin kita pada jasmani dan rohani kita dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita merasai kenikmatan dalam menjayakan segala usaha meletakkan Islam pada tempatnya yang teragung dan termulia termasuklah seruan dakwah ke arah ma'rifatullah dan mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah makbulkan segala hajat dan keperluan kita Allah angkat bala dan bencana Allah berikan ketabahan untuk kita mengharungi fitnah akhir zaman Allah Subhanahu wa taala memurahkan rezeki kita memberi kegembiraan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullahi salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. إلهي نجنا واكشف جميع أعدية واصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله. إلهي نفس الكربى من العاصين والعطبى وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله. فكم من رحمة حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمات وصلت بأهل البدر يا الله. وكم أغنيت ذا العمر وكم أوليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله. أتينا طالب الرفق وجل الخير والسعد فوسع منها الأيدي بأهل البدر يا الله. فلا تردد مع الخيبة بل اجعلنا للطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله. وإن تردد فمن نأتي بنيل جميع حاجاتي أيا جالي الملمات بأهل البدر يا الله. إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله. إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كربة تنفي بأهل البدر يا الله. وصل على النبي البر بلا عاد ولا حصر وآل سادة غر بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله.
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul, sallallahu ala Habibi, Nabi Muhammad afdalur Rasul. Islam, iman, tauhid, ma'rifat, pegang teguh syariat Nabi. Islam itu membawa rahmat, hidup bahagia mukmin sejati. Sayyidina Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar sahabat Nabi. Siti Fatimah binti Rasuli, ya Rasulullah, junjungan kami. Baitul Ma'mur di langit tinggi, tempat tawaf malaikat suci. Rajin-rajin menyuci qalbi, itu amalan Allah cintai. La ilaha illallah, kalimah tauhid penyejuk hati. Siapa benci kalimah Allah, kelu lidah di waktu mati. Ya Rasulullah, ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami, duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Ya Rasulullah, ya Habibi, tunggu kami di titian meniti. Peganglah kami, duhai Nabi, agar tiada ke neraka menanti. Sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Rasul, sallallahu ala Habibi, Nabi Muhammad afdalur Rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabb Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Ya Rabb Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Ya Rabb Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'an lidu'ana. Thumma salatu ala nabi wa alihi maharakat rihu sabah awsana. Thumma salatu ala nabi wa alihi maharakat rihu sabah awsana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umur kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin anna واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين واحشرنا مع المقربين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Jadi segala amalan yang kita kongsikan kat sini, tuan-tuan puan-puan boleh buat dekat rumah masing-masing dalam skala yang bersesuaian. Ambil mana yang mudah. Kalau anak cucu kita susah nak baca, kita ambil Bismillahirrahmanirrahim, tak payah nak baca apa kan. Bismillah. Sebelum makan ke, sempena birthday kita ke, sempena apa-apa sempena lah. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, itu je. Buat sikit, dah mula dah. Dah kena mula dah benda-benda macam ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam momentum kesedaran di atas apa yang kita yakini selama ini, insya-Allah. Lepas ni nak salam dulu. Kalau tak nak salam pun tak apa. Kan maknanya Covid dah tak ada dah kan. Mask dah tak wajib dah kan. Dalam kapal terbang tak pakai mask dah, maknanya takkan nak suruh nak pakai. Macam tu dah tak wajib dah. Okey, lepas tu guna kita solat isyraq. Kemudian ada makan tak? Tak ada makan. Tak ada makan. Makan masing-masing kat rumah. Gitu. Kalau ada makan saya nak ajak sekali, kita tak makan dah. Kemudian kita solat isyraq tu habislah kita punya majlis, insya-Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan salatul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.